Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Zaid dari Akademi YouTuber Malaysia, AYU. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Zaid. Baiklah, anda sekarang berada di kelas sejarah tahun 6. Seperti yang dapat anda lihat pada skrin, kita akan belajar tentang rukun negara. Standard kandungan 10.3 rukun negara 10.3.1 menyatakan usaha pemupukan perpaduan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran dan pengajaran, anda murid akan dapat mengetahui, menerangkan, memahami, menguasai, menyatakan usaha pemupukan perpaduan, seterusnya menzahirkan idea yang rasional tentang rukun negara. Baiklah, anda boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6 halaman 47 hingga 64. Jom kita baca sebentar tentang ideologi rukun negara. Rukun negara telah diperkenalkan sebagai ideologi negara oleh Majlis Gerakan Negara Mageran. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Mageran yang diketuai oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Husin telah dibentuk bagi mengawal keamanan negara yang tergugat kerana peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara digunakan untuk mengeratkan perpaduan dan perhubungan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Baiklah, antara ahli Mageran termasuklah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi, Tun Viti Sambatan, Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Tan Siew Sin, Tan Sri Hamzah bin Datuk Abu Samah, Tun Jeneral Ibrahim bin Ismail, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi dan Tun Hanif bin Omar. Antara sebab-sebab rukun negara diperkenalkan ialah bagi mengawal keamanan negara akibat peristiwa 13 Mei 1969, sosioekonomi yang tidak seimbang menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat, kegiatan ekonomi berasaskan kaum, dasar pecah dan perintah British menyebabkan berlaku pengasingan tempat tinggal dan pekerjaan. Baiklah, jom kita lihat prinsip-prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tahukah anda bahawa rukun negara adalah asas kehidupan masyarakat? Kita perlulah menghayati kelima-lima prinsip rukun negara. Setiap prinsip mempunyai kepentingan tersendiri dalam membentuk masyarakat yang bertanggungjawab, patriotik, taat setia dan mematuhi undang-undang. Tahukah anda bahawa rukun negara adalah asas kehidupan masyarakat? Sebagai rakyat yang cinta akan negara, kita harus menghayati kelima-lima prinsip rukun negara. Melalui penghayatan ini, kita dapat membina kehidupan yang harmoni. Prinsip pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi pegangan utama rakyat Malaysia. Oleh itu, setiap rakyat seharusnya menghormati amalan keagamaan masyarakat lain. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini juga dapat menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum. Selain itu, rakyat dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab terhadap negara. Seterusnya, prinsip kedua, kesetiaan kepada raja negara. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Setiap warga negara Malaysia perlu memberikan taat setia sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Pada peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki memberikan taat setia kepada ketua negeri sama ada sultan, raja, Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri. Raja ialah simbol perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja negara dapat membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan bersatu padu. Prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Keluhuran perlembagaan menuntut rakyat menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan negara. Prinsip keempat, kedaulatan undang-undang.
Prinsip ini menuntut rakyat mentaati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Apabila kedaulatan undang-undang dipelihara, maka negara berada dalam keadaan aman damai. Sebagai rakyat, kita perlu mempertahankan kedaulatan undang-undang agar tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merupakan nilai murni yang perlu ada dalam setiap anggota masyarakat. Nilai murni tersebut melambangkan kepribadian seseorang individu. Pengamalan nilai murni dapat menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni, saling menyayangi, memahami antara satu sama lain, sentiasa membantu dan bekerjasama dalam masyarakat berbilang kaum. Penghayatan rukun negara. Rakyat yang cinta akan negara Malaysia perlu menghayati rukun negara. Rukun negara berperanan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Antaranya adalah membentuk masyarakat yang harmoni. Kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama. Masyarakat akan dibantu apabila memerlukan bantuan. Seterusnya, menjamin keutuhan negara. Keutuhan negara dinikmati bersama-sama oleh rakyat melalui kesetiaan kepada raja dan negara. Selain itu, dapat mempertahankan keadilan. Menjamin setiap rakyat mempunyai kedudukan dan taraf yang sama di sisi undang-undang. Selain itu, ia dapat menerapkan nilai murni, menjaga tata susila seperti gerak laku, tutur kata dan tata cara hidup agar tidak menyinggung perasaan kaum lain. Samping itu, penghayatan rukun negara juga dapat membentuk satu bangsa dan negara. Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama berperanan memupuk kerjasama demi keamanan dan kemakmuran negara. Seterusnya, membina sebuah masyarakat progresif. Penguasaan dalam bidang sains dan teknologi sangat penting untuk membantu kemajuan negara. Masyarakat bukan sahaja menguasai sains dan teknologi, tetapi juga menguasai nilai murni untuk kemakmuran negara. Baiklah, jom kita lihat pula jati diri rakyat Malaysia. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara boleh membentuk jati diri dalam kalangan masyarakat di negara ini. Jati diri bermaksud ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat membentuk identiti, perwatakan dan kepribadian yang unggul. Antara pembentukan jati diri adalah bangga akan tanah air, taat setia kepada raja dan negara, penerimaan kehidupan beragama, persefahaman, patriotisme, perpaduan, berusaha gigih dan berakhlak mulia. Rukun negara tunjang perpaduan bangsa. Negara yang kita cintai ini didiami oleh pelbagai kaum. Kita perlu hidup bersatu padu demi kesejahteraan negara. Oleh itu, perpaduan kaum dapat dipupuk untuk mewujudkan persefahaman dan toleransi. Usaha yang berterusan sentiasa dilaksanakan bagi memastikan masyarakat hidup aman dan harmoni. Tahukah anda apa agaknya langkah-langkah bagi memupuk perpaduan? Pada tahun 1957, pengisian kemerdekaan telah diadakan. Permufakatan politik memudahkan proses kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1963, Akta Bahasa Kebangsaan telah diwujudkan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan sejak kemerdekaan negara. Akta ini bertujuan memantapkan pelaksanaan bahasa Melayu dalam semua bidang. Pada tahun 1969, Jabatan Perpaduan Negara telah pun diwujudkan bagi mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Pada tahun 1970, dasar ekonomi baru diperkenalkan untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Wawasan 2020 telah digubal pada tahun 1991 untuk membentuk masyarakat yang progresif dan berakhlak mulia. Sains dan teknologi menjadi asas kemajuan negara pada masa hadapan. Slogan Malaysia Boleh telah diperkenalkan pada tahun 1992. Ia diperkenalkan bagi menyuntik semangat rakyat Malaysia untuk mencapai kejayaan pada peringkat antarabangsa. 2019, gagasan Satu Malaysia diperkenalkan untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara masyarakat berbilang kaum ke arah kesejahteraan hidup.
Rukun negara dalam kehidupan harian. Prinsip yang terdapat pada rukun negara merupakan nilai-nilai murni yang sentiasa diamalkan dalam kehidupan harian. Nilai-nilai murni dalam kehidupan harian. Amalkan ajaran agama, mencapai nilai kepribadian yang tinggi, setia kepada raja dan negara, melahirkan kestabilan negara, mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan, membentuk masyarakat yang tenteram, bangga menjadi warga negara, sentiasa membantu dan bekerjasama dan saling memahami antara satu sama lain. Baiklah, jom kita fikir dan jawab. Berikut ialah penilaian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Anda dikehendaki susun penyataan di bawah mengikut urutan yang betul. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda rasa pembelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat, sila tekan butang like, tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Dan sekiranya anda telah tekan butang subscribe dan telah bertukar berwarna kelabu, sila tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.